Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan belajar tajuk 4.1, subtopik 4.1, polimer. Okay, first sekali kita kenal dulu lah polimer tu apa. Dia kata polimer ni adalah molekul berantai sebenarnya. Ada perkataan berantai tertinggal kat sini. Molekul berantai panjang. Molekul berantai panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas. Lepas tu dia kata unit asas bagi polimer ialah monomer. Okay, jadi dekat ayat ni kita boleh ganti lah sebenarnya. Molekul panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan monomer. Okay, jadi apa maksud ayat ni? Adalah molekul panjang. Contohnya kita ambil satu ni kan. Ni adalah monomer ataupun unit asas je. So ada banyak-banyak monomer. So monomer ni dia boleh bercantum untuk membentuk polimer. Satu rantai panjang. Molekul rantai panjang. Macam tu. Tu adalah polimer lah. Polimer ni adalah pencantuman banyak-banyak monomer. Banyak ulangan monomer. Okey. Ini asas suatu ni lah. Suatu polimer adalah monomer. Okay, dia kata tindak balas pencantuman monomer untuk menghasilkan polimer. Tinggal juga. Untuk menghasilkan polimer. Dinamakan tindak balas pempolimeran. Maksudnya yang tadi, daripada monomer yang seketul-seketul tadi, bila dia nak bertukar menjadi polimer tu, nama dia tindak balas pempolimeran. Okay, dia akan menjalani tindak balas pempolimeran. Okay, lepas tu dia kata, polimer dapat dikelaskan kepada beberapa kumpulan berdasarkan sumber polimer, cara polimer dihasilkan dan ciri-ciri polimer yang terhasil. Jadi polimer ni dia lain-lain lah. Dia tak semua sama sebab dia terhasil daripada monomer-monomer yang berbeza. Contohnya ada monomer A, ada monomer B, ada monomer C dengan D. Contoh. Jadi ada monomer A yang bergabung dengan A dengan A. Ada yang bergabung A dengan B. Ada yang B dengan C. Ada yang B dengan D. Dan seterusnya. Okay, jadi disebabkan wujudnya banyak polimer ni, dia perlu dikelaskan lah. Dia ada banyak-banyak jenis kan. Jadi dia boleh dikelaskan berdasarkan sumber dia, cara dia dihasilkan dan ciri-ciri. Okay, bila dia bila dia hasil pada monomer berbeza, confirm lah ciri-ciri dia berbeza kan. Jadi cara dihasilkan dengan sumber dia pun berbeza. Okay, jom kita tengok yang seterusnya. Okay. Dia kata sumber, okay, ni kita belajar sumber polimer. Okay, polimer ni dia boleh terhasil pada secara semula jadi ataupun sintetik. Polimer semula jadi terhasil secara semula jadi lah dan dapat diperoleh daripada alam sekeliling, daripada alam sekitar. Sebenarnya dia bukan dibuat oleh manusia. Contoh polimer semula jadi ialah kanji, protein dan kapas. Okay. Polimer sintetik pula dihasilkan oleh manusia. Dihasilkan oleh manusia. Bukan, dia tak terbentuk sendiri lah. Dia kena ada orang buat, orang cipta polimer ni. Sebab dia sintetik kan. Sintetik buatan manusia. Melalui tindak balas kimia. Di makmal ataupun di kilang-kilang. Okay, jadi polimer semula jadi ni dia terbentuk sendiri. Tapi polimer sintetik ni dia kena dihasilkan oleh seseorang lah. Ataupun oleh satu benda. Okay. Jadi seperti yang kita tahu, siapa yang ada belajar biologi ke apa-apa, kanji ni unit asas dia adalah glukosa. Dan protein unit asas dia adalah asid amino. So asid amino dengan glukosa ni adalah monomer. Dua-dua ni adalah monomer. So, kanji, protein dan kapas ni adalah polimer. Glukosa dan asid amino ni sebagai unit asas lah. Okay, kita tengok next. Okay.
Jenis-jenis polimer. Okay. Jenis polimer ni ada tiga. Okay. Yang pertama adalah polimer termoplastik. Polimer termoplastik ni dikata polimer yang dapat diacu berulang kali selepas dipanaskan dan boleh dikita semula. Okay, diacu ni mungkin ramai yang tak tahu. Diacu ni adalah dicantum. Berulang kali selepas dipanaskan dah boleh dikita semula. Okay, dia kata apabila dipanaskan polimer termoplastik ni melebur dan mengeras apabila dia dia macam ni. Termoplastik melebur apabila dipanaskan dan mengeras apabila disejukkan. Maksudnya, contoh ada polimer ni kan. Polimer ni bila kita bakar, contoh ni polimer tu kan. Bila kita bakar dia, ni contoh api lah ni. Dia tak akan hangus ataupun dia tak akan hilang. Dia akan melebur ataupun dia mencair lah. Dia akan, daripada pepejal dia akan jadi cecair. Okay. Lepas tu bila cecair ni, kita sejukkan balik kan. Contoh ni macam kita sejukkan lah. Contoh kita letak dalam bekas yang sejuk kan. Macam peti ais ke apa. Dia akan mengeras balik lah. Maksudnya dia boleh dibentuk semula. Contoh polimer ni bila dipanaskan dia akan jadi cair. Tapi bila disejukkan dia akan jadi bentuk asal dia balik. Dia akan jadi pepejal balik. Ni pepejal kan. Cairkan jadi cecair. Lepas tu bila disejukkan dia boleh jadi pepejal balik lah. Dia boleh jadi bentuk yang asal. Iaitu cecair. Iaitu pepejal. Lepas tu dia kata contoh polietena. Contoh dia polietena, polyvinyl klorida dan nylon. Okay, polyvinyl klorida ni kita tengok. PVC lah. Biasa dengar PVC. PVC. Kita tengok PVC macam mana. Ni PVC. Yang paip-paip ni kan. Padam sekejap. Paip-paip ni PVC lah. Paip PVC. Okay. Lepas tu nylon. Kita tengok nylon macam ni. Nylon. Okay, nylon dia akan apa? Biasanya orang buat jadi benang lah. Benang. Okay, tengok balik. Polimer. Okay, tu polimer termoplastik. Kita terus kepada slide seterusnya. Polimer termoset. Polimer termoset ni dia tidak dapat diacu semula. Dia tak dapat dicantum semula. Dia tak dapat dibentuk semula selepas dipanaskan. Maksudnya bila dia dipanaskan, ni dikata dia akan terurai, bukan terburai, terurai atau hangus apabila dipanaskan dan tidak dapat dibentuk semula, tidak dapat dikita semula. Maksudnya contoh plastik kan. Dia polimer. Polimer ni bila dipanaskan dia hangus. Tapi bila bahan tu hangus kan, kalau kita sejukkan balik dia tak akan jadi bentuk dia semula. Dia tak akan mengeras ke apa. Bila dia hangus dia tinggal abu je lah. Dia tinggal macam habuk-habuk tu je. Tinggal bara api. Bukan bara api, dia tinggal abu-abu tu lah. Abu daripada tu polimer tu. So dia tak dapat dibentuk semula. Contohnya melamina ataupun melamin lah. Melamin ni kalau kita tengok gambar dia. Okay. Melamin ni contoh melamin. Nampak pinggan ni kan. Pinggan ni nampak macam kaca tapi sebenarnya bukan kaca. Pinggan ni tahu tak? Korang biasa pergi kenduri kan. Pinggan kenduri tu adalah pinggan melamin. Pinggan kenduri yang putih macam ni kan. Macam yang pinggan macam ni kan. Jumpa kat kenduri tu kan. Tu adalah pinggan melamin. Dia bukan kaca. Dia polimer ataupun macam plastik ke kita panggil lah. Okay. Tu polimer termoset. Dia bila dipanaskan tu dia macam hangus. Dia tak dapat dibentuk semula. Okay, jadi kita terus pada slide seterusnya. Itu polimer elastomer. Iaitu polimer elastomer dapat diregang dan kembali kepada bentuk asal selepas dilepaskan. Dia macam getah juga getah kan. Kan getah kalau kita tarik, dia contoh kita regangkan panjang-panjang, nanti dia akan kembali ke bentuk asal dia balik. Dia dapat meregang lah. So dia kata mempunyai sifat elastik yang tinggi. Okay. Daripada nama dia pun kita boleh simpulkan elastomer kan. Elastomer maksudnya elastik. Dia dapat meregang. Okay, dia kata contoh poliuretana dan getah styrena butadiena ataupun SBR. Kita tengok yang kedua tu.
Kedua tu Styrena butadiena ni. Dia buat tayar kan. Tayar kan dia buat guna getah kan. Getah ni macam senang nak regang kan. Jadi ni lah contoh polimer yang guna polimer elastomer ni. Dia meregang. Dapat meregang. Okay. Next. Sila. So dah habis. Kita dah selesai tajuk tajuk polimer ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita akan belajar tentang tindak balas pempolimeran. Okay, let's go. Okay, tindak balas pempolimeran ni kita tengok dulu definisi dia. Adalah tindak balas pempolimeran ni dia ada dua. Dia ada dua, iaitu terbahagi pada pempolimeran penambahan dan pempolimeran kondensasi. Okay, kita tengok pempolimeran penambahan. Okay, dia kata bila monomer yang mempunyai ikatan kovalen ganda dua antara karbon double bond ni tidak balas atas satu sama lain. Maksudnya contoh C ni saya bagi contoh etena. H. Okay. Kita tahu kan ikatan kovalen ni adalah ikatan antara bukan logam dengan bukan logam. Maksudnya dia tak ada melibatkan bahan logam lah. Okay, contoh bahan bukan logam adalah ni lah, karbon dengan hidrogen. Jadi lagi satu kita tahu ikatan kovalen ni dia melibatkan perkongsian elektron. Dia tak melibatkan pendermaan dan penerimaan elektron. Dia melibatkan perkongsian. Jadi tak ada elektron yang berpindah pun, dia hanya berkongsi saja. Okey, jadi kita tengok karbon dia punya susunan elektron dia ada 2, 4. Jadi dia memerlukan lagi 4 elektron untuk mencapai susunan oktet kan. Hidrogen dia susunan dia 1. So dia memerlukan lagi 1 lah. Dia memerlukan lagi 1 elektron untuk lengkapkan susunan duplet. Okey, jadi kita tengok karbon ni ada 4. Lepas tu dia kongsi dengan dia kongsi dengan hidrogen ni, dia kongsi 1. Maksudnya sekarang dah ada 5 kan. 5. Lepas tu kongsi lagi 1, 6. Lepas tu dia kongsi lagi 2. Dengan karbon lagi 1 ni dia kongsi 2. So dia ada 4 tambah 1 tambah 2 tambah 1 4 tambah 1 tambah 1 tambah 2 So tambahnya ni karbon. Dia ambil ni karbon yang asal, ni hidrogen. Ni dia ambil pada karbon. Karbon lagi 1 tu dengan ni hidrogen. So lengkap susunan dia. Jadilah 28. So dia dah lengkap. So hidrogen yang 4 ni bersama. Dia ada 1. Lepas tu dia ambil pada karbon ni 1. So jadilah 2 susunan dia. Yang ni jadi 2. Yang ni pun sama. Dia kongsi dengan karbon yang ni jadi 2. Ni kongsi dengan karbon ni jadi 2. So tu recap untuk ikatan kovalen. So etena tu adalah contoh yang mempunyai ikatan ganda 2 lah. Maksudnya dia berkongsi 2 elektron. Yang 2 line tu maksudnya dia berkongsi 2 elektron. Okay, kita tengok. Okay, ni contoh saya bagi tadi. Etena ni adalah monomer. Maksudnya dia satu benda je. Satu benda. Tapi bila dia bergabung dengan banyak-banyak monomer yang lain, dia akan jadi polimer lah. Okay, kita tengok. Macam mana etena ni dia bertukar menjadi polimer, dia bertindak balas menjadi polimer. Okey, contoh ada 2. Ada 2 etena. C H H ni C. Ya. Sekejap Okey. Ni C H H. Okey. Ni satu etena. So kita buat lagi satu. H C. Okay. Ada 2 etena. Jadi macam mana etena ni 2 etena ni nak bergabung kan? Sebab dia dah penuh lah dia punya susunan ni. Dia dah semua dah capai susunan duplet dengan oktet kan. Jadi macam mana dia nak bergabung adalah dengan cara ni. Dia pecahkan satu ikatan ni
dua ikatan tu dijadikan satu. So kita tengok karbon sekarang ni ada 4 asal dia. So dia tambah satu, sini pun tambah satu. So susunan dia ada 2, 7 je. Dia kena ada lagi satu lah, elektron. Yang ni pun sama, dia ada 4, lepas tu tambah satu, dia 7. Jadi dia ada kosong lah, dia ada ruang kosong. Boleh penuhi dengan lagi satu elektron. Sama juga dengan kat sini pun sama, dia akan hilang satu ni. So yang semua sekarang ni semua karbon susunan ni 2, 7. Jadi kat sini dia boleh membentuk ikatan lagi satu kat sini. Dia boleh membentuk. Jadi tengok balik karbonnya ni 4 kan. Tambah satu, dah lengkap balik susunan elektron dia. Jadi 2, 8. So sini pun sama lah, boleh sambung. Sini pun akan sambung dengan monomer lain. Sini pun ada juga CH. Lepas tu akan ada lagi lah. Ada lagi banyak. So kalau kita tengok balik. Tengok satu-satu. Kita pecahkan balik satu-satu. Okay. Kalau kita tengok balik. Ni adalah satu monomer. Ni satu monomer. Ni adalah satu monomer. Jadi ni lah polimer. Ni contoh polimer. So bila dia dah banyak-banyak macam ni, dia jadi polimer lah. So kalau dia satu, dia dikenali sebagai monomer. So ni lah tindak balas pempolimeran. Dia memecahkan ikatan ganda dua tu untuk membentuk lagi satu ikatan ni. Macam seolah-olah yang ni kan, ni ada dua patutnya kan. So kita padam yang ni, jadikan dia satu. Ni pun ada satu. Macam ni lah, macam gambar ni. So kenapa dia N? N tu seperti yang kita tahu, N tu adalah bilangan ataupun number lah. So kat sini dia letak number ni untuk mewakili berapa banyak monomer yang ada dalam ni lah. Dalam polimer ni. Berapa banyak monomer yang ada dalam polimer. Okay. So propena, kita tengok propena. Propena ni asal dia macam ni kan bentuk dia. Kalau kita ingat balik bab 2 form 5. Bentuk dia macam ni, dia ada 3. Prop kan maksud dia 3 kan. Add tu 2. Mat tu 1. Add tu 2. Prop 3 kan. Prop tu 3. So sini patutnya ada 3 lah. 3 karbon. Mewakili bilangan karbon lah. So kalau prop dia ada 3. So kat sini karbon ada 4. Dia gabung dengan karbon ada 4. Dia gabung dengan 2. So boleh letak lagi 2 lah. Sebab 4 tambah 2 6. So sini ada 1 H. Sini ada 1 H. So sini yang C ni dah lengkap lah 8. So tengok C ni pula. C ni ada 4. Lepas tu gabungan 2. Ambil 2 elektron. Dia kongsi 2 elektron. Ni dikongsi 1 elektron. Maksudnya ada lagi 1 lah. Sebab dia baru 7 kan. So kita boleh tambah 1 elektron kat sini. Kat atas ke kat bawah ke ikut lah. Tapi saya letak atas. So ini karbon ni ada 4. Tambah 1 je kan. Baru tambah 1. So dia boleh isi lagi 3. So kita letak sini. H. Patutnya bentuk dia macam ni lah. Tapi dekat dalam contoh yang ni. Dia ringkaskan. Dia bawa. Yang ni. Dia bawa. Yang ni. Turun bawah ni. Jadi ni CH3 kan. Ingat balik gambar dia. CH3. So dia bawa pergi turun bawah. Ni pun CH3. Jadi jadilah gambar macam ni. Itulah sebab tu lah dia bentuk macam tu. Kenapa dia buat macam tu? Supaya, okay, tengok balik susunan ni. Ni baru 4. Lepas tu sini 2. Ni 1. So baru 7 kan. So dekat sini dia boleh bentuk lagi satu ikatan. Dah lengkap lah sebenarnya. CH3. So 4. 1, 2, 1. Jadi macam tu. Tapi macam mana dia nak gabung dengan propena yang lain kan? Ni baru satu propena. Ni baru monomer dia. Macam mana propena nak bergabung dengan monomer yang lain? Sama juga. Dia akan pecahkan ikatan 2 ni jadi 1. So karbon ni ada 4.
Lepas tu tambah satu kat sini, tambah satu kat sini, dengan tambah satu kat sini, baru 7 kan. Jadi sebabkan baru 7, dia boleh bentuk lagi satu ikatan. Ni dah pecahkan ikatan, so dia boleh bentuk satu ikatan. Ni pun sama, karbon ni pun sama. Sebab dia baru ada 4. Lepas tu tambah satu kat sini, tambah satu kat sini, tambah satu kat sini, 7. So dia boleh bentuk ikatan kat sebelah sini. Sebab tu lah decision ni. So sama juga, yang ni pun sama, boleh jadi banyak-banyak. H, ni CH3, ni H, ni H. So sini pun sama, ada CH3, C, H, H, H. Lepas tu sini pun boleh ada juga C, H. Ni CH3, H. Jadi kat sini pun ada ke so dia boleh sambung banyak-banyak. So kalau kita wakilkan, ni satu monomer, ni satu monomer, ni satu monomer. Okay, jadi dia boleh bergabung banyak-banyak untuk membentuk polimer. Yang panjang ni, yang gabung 3 ni adalah polimer Dan polimer ni, dia punya N dia adalah 3 sebab dia ada 3 monomer. Okay. Tu maksud dia. Lepas tu yang bawah-bawah ni sama je lah, lebih kurang. Cuma yang chloroetena ni ditukar H ni jadi Cl ni, jadi klorinen. So yang tu sama je, tak perlu terangkan. Cuma ciri-ciri ni boleh baca sendiri lah, tahan lasak dan kuat kan. Polietena ni tahan lasak dan kuat. Lepas tu dia guna untuk plastik semua ni, boleh baca lah. Itu kita tak cover lah yang tu. Itu kita pergi ke bahagian seterusnya. Okay, dia kata suatu tindak balas ikatan ganda 2 dibuka dan monomer ditambah pada rantai molekul untuk menghasilkan polimer. Tu yang saya cakap tadi, dia ikatan tu dibuka. Ni sama je gambar rajah ni dengan yang tadi sebenarnya, cuma dia sengitkan. So patutnya di sini lah, CH H macam tu. So bila dia sengitkan ni, lagi nampak lah yang dia boleh memecahkan ikatan tu, membuka ikatan tu kan, untuk membentuk tu. So ni semua adalah monomer kan. Ni semua adalah monomer. Ni satu monomer, 2, 3. So ada 4, 5, 6. 6 monomer. So yang bawah ni adalah hasil tindak balas dia. Dia akan membentuk polyethena tu. So kita kira juga. Kat sini ada berapa monomer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ada 6. So dekat N ni adalah bilangan lah. Depends lah dekat dia bagi polyethena tu berapa kan. So tadi kita kira 6 kan. So ada 6. N ni pun tetap 6. Okay, kenapa dia kata integer yang besar N ni? Sebab polyethena ni adalah, maksud dia banyak. Poly tu dari segi bahasanya adalah banyak kan. So dia kena banyak. Polimer ni dia kena gabung dengan monomer banyak baru boleh membentuk polimer. Kalau sikit dia still polimer cuma sepatutnya dia kena banyak sebab bahan yang kita nak asal ni kena besar kan. Jadi kena gabung dengan monomer banyak, barulah boleh hasilkan macam bahan yang besar macam ni. Kalau satu monomer je kecil size dia kan. Kalau gabung banyak-banyak jadilah besar. Jadi boleh, sebab tu lah boleh buat plastik semua ni kan, produk daripada polyethena ni. Okay. Betul dia kata polyethena ni juga dikenali sebagai polyethena dan polyetilena. Tu hanya maklumat tambahan lah. Kita gerak ke maklumat seterusnya. Okay. Lagi satu jenis adalah pempolimeran kondensasi. Okay, ni dia kata sekurang-kurangnya 2 monomer berbeza. Yang tadi kita tengok monomer yang sama kan, ethena dengan ethena. Itu propena dengan propena. Okay, ini lain pula, ethanadiol dengan asid tereftalik. Untuk membentuk dua-dua ni bertindak balas untuk membentuk terilena dan air. Okay. Setiap monomer ni dia ada kumpulan berfungsi dia sendiri. Kumpulan berfungsi tu boleh rujuk balik bab 2 sebatian hidrokarbon. Boleh tengok balik maksud kumpulan berfungsi. Okay. Dalam monomer ni, ethanadiol ni sebenarnya adalah alkohol.
So alkohol kumpulan berfungsi dia adalah OH. Okay, tereftalik ni adalah asid karboksilik. Ya, uh, dia punya kumpulan berfungsi dia adalah ni lah. Double bond COOH. COOH tu. Ni etanadiol ni dia punya ni. COOH. Okay, tu kumpulan berfungsi dia. So ni kat sini sama lah. Sini pun sama. Ni pun bentuk yang sama lah. Dia ada dua kumpulan berfungsi setiap tu. Okay, jadi setiap kumpulan berfungsi ni dia ada hidrogen dengan ion hidroksida. Kat sini dia ada ion hidroksida kat kumpulan berfungsi ni. So hidrogen daripada kumpulan berfungsi ni akan bertindak balas dengan hidroksida daripada kumpulan berfungsi yang ni untuk membentuk air ni, air. So dekat sini kita tengok kat sebelah sini pun ada kumpulan fungsi, kat sebelah sini pun ada kumpulan fungsi. Jadi maksudnya dia boleh bertindak balas dengan monomer lagi satu lah. Contohnya kat sini pun ada etanadiol kat sini kan. Contoh kat sebelah sini. Etanadiol juga. Bukan dekat ni. Bukan dekat lepas anak panah ni, maksudnya kat sebelah ni lah. Contoh kat sebelah ni. Ni contoh kat sini. Etanadiol tu kat sini. So etanadiol tu ada OH juga kat sebelah sini. Kat sebelah kiri dia. Boleh bertindak balas juga. Kalau kita tambah etanadiol lagi satu pun boleh bertindak balas dengan asid tereftalik juga. So boleh berlaku pempolimeran juga lah. Sebelah sini pun boleh berlaku pempolimeran. Sini pun boleh berlaku pempolimeran juga. Cuma kat sini tunjuk satu je lah. Okay. Okay. Lepas tu dia kata hasil pempolimeran kondensasi ialah polimer dan satu produk lain seperti molekul air ataupun molekul hidrogen klorida ataupun kita tahu sebagai asid hidroklorik lah. Hidrogen klorida ni, asid hidroklorik. Okay. Dia kata hasil dia polimer kan. So terilena ni adalah polimer. Dan dia kata atau dan hasil contohnya molekul air ataupun hidrogen klorida. Kat dalam kes ni air lah. Dia punya hasil lagi satu. So dia ada dua hasil, polimer dan air. Untuk tindak balas etanadiol dengan asid tereftalik. So kat sini dia tunjuk tindak balas antara etanadiol dan asid tereftalik untuk membentuk terilena dan air. Okay, jom kita tengok contoh yang seterusnya. Iaitu proses pembentukan nylon, iaitu sejenis poliamida. Okay. Okay, kat sini kita tengok. Okay, kumpulan berfungsi dia. Kat sini H daripada kumpulan berfungsi heksanadiamina ni akan bertindak balas dengan klorin daripada decanadiol ni, daripada kumpulan berfungsi decanadiol ni untuk membentuk nylon. Nylon. So bila dua-dua ni dah bertindak balas, dia akan menghasilkan ni hidrogen klorida ni ataupun asid hidroklorik. Okay, jadi macam mana dia boleh terbentuk sebenarnya? Tengok balik satu-satu. Macam mana daripada benda ni heksanadiamina ni dengan decanadiol ni, macam mana boleh bentuk nylon? Kan? Jadi kita tengok. Sekejap Okay. Tengok. Kat sini ada NH3. NH2. Ada N, ada satu N dan 2H. Kat sini dia ada C, lepas tu ada O, lepas tu ada Cl. Okay. Jadi kita tengok. H dengan Cl ni dah tak ada. Sebab dia dah berbentuk hidrogen klorida. Jadi tinggal NH dengan CO je. Okay. Tengok nitrogen ni. Nitrogen ni dia punya susunan elektron dia ada 2, 5. Jadi dia perlukan lagi 3 elektron untuk melengkapkan. So sini dia dah lengkap dah asal dia. 1, 2, 3. And 5 tambah 3,
jadi 8. So dia dah capai susunan oktet. Karbon pun sama. Dia ada 4. So sini 1, sini 1, sini 2. So dia jadi 8 lah. Dia dah lengkap dah sebenarnya. Tapi bila hidrogen dengan klorin ni dia dah berpisah daripada monomer masing-masing. So sini dah tak ada lah. Sini dah tak ada. Ikatan ni pun tak ada. So sekarang ni nitrogen ada 5 tambah 1, 2 je. So dia susunan dia dah jadi 2, 7. Karbon pun sama. Dia ada 4 tambah 2 tambah 1 jadi 7. 7 juga. 2, 7. So sebab itulah nitrogen ni dia nak 1 elektron. Karbon pun nak 1 elektron. Sebab tu ada orang bergabung kat sini. So dua-dua dah cukup. Ni 5 1, 1, 1. Cukup. Karbon 4 1, 2, 1. So 4 tambah 4, 8. 5 tambah 3 pun 8. So dah cukup. Dah lengkap susunan oktet dia orang. Hidrogen dengan klorin tu pun sama dah. Dah bertindak balas. Sebab tu dah jangan boleh bergabung. So kita tengok balik yang tadi. Tengok balik contoh untuk ni tadi. Yang ni macam saya cakap tadi, oksigen ni dia susunan elektron dia adalah 26. So 26 perlukan lagi 2, dia dah kongsi dengan karbon, dia kongsi dengan ni 1, 1, 6 tambah 2 jadi 8. So dia dah seimbang lah. Dia dah capai susunan oktet. So karbon 4 tambah 1 tambah 1 tambah 2 jadi 8. So sini pun dah seimbang. Tapi bila oksigen ni dia dah tak terikat dengan hidrogen, yang ni pun dah tak terikat dengan ion hidroksida ni. So kat sini oksigen tinggal 27 je lah. 27 ya, tadi 28 kan, sekarang 27. 6 tambah 1 jadi 7. Sini pun sama, 4 tambah 1 tambah 2 jadi 7 juga. Jadi bila masing-masing perlukan 1 elektron, sebab itulah dia orang bergabung. Ni kan, O ni bergabung dengan C ni, jadi ni OC. So lengkap tak? 6, 1, 1, 8. Ni pun sama, 4, 1, 1, 2. Jadi dah 8 juga. So semua dah seimbang. Hidrogen pun dah bertindak balas dengan hidroksida tu. Jadi air. So depends lah. Etanadiol ni ada berapa N dia. Asid tereftalik ni ada berapa N dia. Akan mewakili N ni juga lah. Contoh kat sini ada 4. N dia ada 4. Sini pun 4. Sini pun akan jadi 4 juga lah. Kenapa? Sebab kalau etanadiol ni ada 4. So hidrogen dia kat sebelah sini pun mesti ada 4 juga kan. Bukan maksudnya jumlah hidrogen pun mesti ada 4 juga. Contoh satu monomer ada 2 kan. Ada 2 hidrogen. 1, 2. So kalau ada kalau ada 4 darab 2 hidrogen. Lepas tu kat sini pun ada OH kan. 4 darab 2 OH. So akan membentuk okay, dia akan berapa? 8H kan. 8H dengan 8OH. So bila 8H dengan 8OH akan menghasilkan 8H2O jugalah. Sebab okay, sini ada 8, sini ada 8. Jadi 16 kan. So 8 darab 2 16. Oksigen ni ada 8 juga. So 8O. So jadi air balik. So semua tu berkaitan lah. Semua tu N dia saling bergantung kepada N yang lain. Dia punya hasil tu bergantung kepada bahan dia punya N lah. N hasil bergantung pada N bahan. Bilangan hasil bergantung pada bilangan bahan. Jadi itu saja. Dah habis dah kita punya slide. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung ke part yang seterusnya. Polimer dalam kehidupan. Okay. Kita nak tahu penggunaan polimer dalam kehidupan seharian. Jadi ciri-ciri polimer sintetik yang tak ada dalam polimer semula jadi. Kita tengok. Kenapa orang banyak guna polimer sintetik berbanding polimer semula jadi adalah dia penebat haba yang baik. Jadi dia tak mengalirkan haba lah. Jadi benda tu tak cepat panas. Macam besi kan dia konduktor haba kan. Jadi dia cepat panas. So plastik dia tak cepat panas. Polimer sintetik ni tak cepat panas. Lepas tu bersifat lengai dan tidak reaktif.
Maksudnya dia tak mudah apa bertindak balas dengan bahan lain lah. Maksudnya contoh kalau apa bahan yang reaktif dia akan apa cepat terbakar ke, cepat meletup ke. Jadi kalau bahan polimer sintetik ni dia tak cepat bertindak balas dengan bahan lain. Maksudnya dia tak berubah sifat kimia dia ke apa, dia tak berubah. Bukan tak berubah sifat kimia. Dia tak cepat berubah ni lah sifat dia. Lepas tu ringan, kuat dan keras. Okay, ringan ni kita nak dia ringan lah supaya macam senang nak bawa ke apa. Tapi dia ringan tapi dia kuat dan keras. Tu satu ciri yang baik lah. Lepas tu daya tahan haba tinggi. Maksudnya dia kalau kena haba yang tinggi pun dia tak cepat apa? Dia tak cepat rosak ke apa lah. Dia tak cepat cair ke apa. Okay, next. Kita tengok. Kegunaan polimer sintetik. Pelbagai alat perubatan dan makmal dihasilkan daripada polipropena. Polipropena ni contoh ni lah. Contoh polimer sintetik. Dia unit asas dia, monomer dia adalah propena. So poli tu maksudnya banyak. Maksudnya dia dihasilkan oleh dia gabung propena dengan propena. Propena dia gabung dengan propena lain. So bila dah ada gabung banyak-banyak, adalah polipropena. Okay. Dia alat perubatan dihasilkan daripada propena. Lepas tu kata penggunaan polyethena yang meluas sebagai beg plastik. Maksudnya beg plastik yang paling kita banyak guna kan. Plastik yang kita paling banyak guna adalah beg plastik. Okay, lepas tu nylon masihkan benang. Macam tadi kita dah tengok gambar. Benang tu masihkan nylon. Lepas tu penyalutan polimer akrilik digunakan untuk menghasilkan bumbung kalis air. Bumbung kalis air ni pun polimer juga. Okay, so banyak kegunaan polimer sintetik ni. Ni hanya beberapa je yang dia nyatakan tapi ada banyak lagi sebenarnya kegunaan polimer sintetik ni. Okay. Kita tengok isu dia kepada alam sekitar. Seiring dengan perkembangan bidang sains dan teknologi hijau, pelbagai cara telah diperkenalkan untuk memastikan penggunaan polimer dengan lebih lestari. Lestari ni maksudnya mesra alam lah. Sebab kita tahu plastik ni macam susah nak terurai kan semua. So dia macam mencemarkan alam lah. Sebab tu kita kena kurangkan penggunaan beg plastik semua kan. Penggunaan bahan plastik, kita semula. Ni kata kita semula merupakan cara termudah bagi pengguna untuk memastikan polimer sintetik tidak berakhir di tapak pelupusan sampah. Maksudnya kita guna balik plastik tu supaya supaya tak banyak kita guna plastik lah. So kalau contoh kita nak guna setiap hari kita nak guna plastik. Jadi kalau lagi kita boleh guna plastik tu banyak kali, kita gunalah banyak kali. Janganlah kita sehari kita baru guna plastik tu tak rosak ke apa-apa. Kalau dia tak rosak ke apa-apa, kita janganlah buang je. Kita guna balik. Supaya kita tak guna banyak sangat lah. Kita tak beli banyak sangat beg plastik. So bila kita beli lagi banyak beg plastik, lagi banyaklah sampah yang terhasil. Jadi kita semula ni cara yang termudah lah, supaya kita kurang guna beg plastik. Kita guna balik. Kita kurang beli lah. Kita kurang beli. Jadi bila kita tak beli, bila tak ada demand kan, tak ada demand. Bila demand turun, supply pun turun. Maksudnya bila kita tak beli banyak, jadi company yang supply plastik tu pun kurang untung lah. Jadi bila dia kurang untung, dia pun macam sebabkan orang tak nak beli plastik, dia pun tak supply banyak sangat lah. Tapi bila orang lagi banyak beli, dia lagi banyak supply, lagi banyak bekalkan plastik pada orang lain. Pada semua orang lah. So kita kena kurangkan penggunaan supaya kurang demand dan kurang supply. Okay. Pengenalan polimer terdegradasi ataupun polimer yang boleh urai lah, plastik yang boleh urai, terutama bagi barang plastik. Ni plastik membolehkan pencemaran dapat dikurangkan. Macam kita biasa pergi kedai, sekarang dah guna plastik yang boleh terurai kan. Ni plastik Taja nak lukis. Ni plastik yang boleh terurai. Sekarang plastik dah banyak yang guna yang boleh terurai kan. Dia macam mudah koyak sikit tapi dengan walaupun dia mudah koyak, dia boleh terurai. Maksudnya boleh diuraikan melalui bakteria. Maksudnya dia tak perlu tak perlu dibakar kan untuk dilupuskan. Okay.
So, lepas tu next bahan tambah dimasukkan untuk bolehkan barangan plastik terurai secara semula jadi oleh bakteria. Bakteria ni yang menguraikan plastik ni, biodegradasi atau terurai dengan cahaya. Fotodegradasi. Foto tu cahaya lah. Bio tu hidupan kan. So bakteria tu lah hidupan yang menguraikan ni. Degradasi tu macam urai lah, terurai. Penguraian macam tu lah. So terurai melalui biodegradasi ni terurai melalui hidupan iaitu bakteria tu. Fotodegradasi ni terurai melalui cahaya. Okay, next. Barangan plastik akan terurai dengan lebih cepat dan dapat mengurangkan masalah lambakan barangan plastik. Ia dapat pelupusan sampah di samping lebih selamat kepada haiwan liar. Okay, ni kesan dia kalau kita guna plastik banyak-banyak akan ada masalah lambakan barangan plastik kan. Bila kita guna banyak-banyak sebab plastik ni dia kena bakar semua kan untuk teruraikan. Jadi bila banyak kita guna, lagi banyak plastik tu ada dekat tempat tapak pelupusan sampah tu, jadi lagi banyak bakar kan, lagi banyak gas yang keluar, gas yang bahaya lah, gas macam-macam lah gas yang terkeluar bila kita bakar plastik tu. Jadi tak selamat pada alam sekitar. Lagi satu tak elok untuk haiwan lah, sebab kalau kita buang plastik tu, bila banyak-banyak beg plastik, barangan plastik kita buang dekat sungai ke laut ke, nanti haiwan makan. Lepas tu haiwan makan sikit mati kan. Dekat laut ke ataupun dekat hutan-hutan kan, dekat tepi-tepi jalan pun kalau contoh kita baling plastik, haiwan apa-apa makan boleh mati juga. Tak semestinya kat laut, kat darat pun boleh. Tu last sekali info. Ni dia kata beg plastik ni, kalau korang nak tahu, bahan buangan polimer yang terbanyak di Malaysia. Sebab tadi saya cakap kita banyak guna beg plastik kan, pergi kedai beli barang semua kan. Beg plastik, guna beg plastik. Betul macam-macam lagi lah kita guna beg plastik kan. So nak buang sampah kat dalam rumah pun guna beg plastik juga. Lepas tu dia kata botol plastik ni mengambil masa sehingga 450 tahun untuk terurai sepenuhnya. Macam bahan lain kalau kita letak dalam tanah, dia ambil masa bertahun juga. Ada yang ambil masa berbulan untuk terurai. Ada yang ambil masa beberapa tahun. Tapi beg plastik ni 450 tahun kan. So takkanlah kita nak biar 450 tahun dalam tanah tu baru dia nak terurai. So sebabkan dia punya lamanya masa untuk terurai tu, so company-company ni pun bakar. Dia letak dalam tempat pelupusan ni, lepas tu nanti dia bakar. So bila bakar tu lah keluar asap yang tak elok tu. So kalau kita nak elakkan pembakaran sampah-sampah ni, nak kurangkan, jadi kita kena kurangkan penggunaan beg plastik. Lagipun kalau banyak-banyak sampah ni kat tapak pelupusan ni, nanti kawasan tu pun jadi kotor, jadi tempat pembiakan perosak, haiwan yang perosak. Lepas tu akan menyebabkan bau busuk dekat kawasan sekeliling. Jadi kita kena kurangkan penggunaan beg plastik ni untuk kurangkan pelambakan sampah di tapak pelupusan sampah ni. Okay, tu je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semua.